Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik, kita sambung dekat seminggu dah tak ada kelas secara rakaman untuk membantu pelajar tingkatan 4 memahami topik pilihan raya. Kita dah sampai tajuk 8.3 ni. Kalau tengok 8.3 ini ialah tajuk selepas pilihan raya persekutuan 1955. Baik, kita ingat balik pilihan raya kita ini anak-anak ada 3. Kita ada pilihan raya, kalau cikgu boleh tulis balik, kita ada pilihan raya bandaran, ada pilihan raya negeri, dan ada pilihan raya umum. Ini sama macam hari ni lah situasi sama macam hari ni. Cuma pada hari ni, sekarang ini, dalam situasi sekarang, tak ada lagi pilihan raya bandaran Baik, kalau kita tengok pilihan raya ni bila, ini tarikh dia 1955. Jadi pelajar boleh tengok dan fahamlah 1955 tu kita telah ada satu pilihan raya yang besar lah Baik, yang mana kita tengok dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan, Parti Gabungan UMNO dan MCA dan MIC telah membentuk kerajaan. Bila bentuk kerajaan, ini fungsi dia. Apakah tugas kerajaan? Dia boleh mengubah undang-undang dalam pentadbiran negara. Baik, kita tengok di situ Okey. Ini Majlis Perundangan 1948. Yang ini 1955. Kalau kita tengok di sini, dia ada beza sedikit. Tengok ini pentadbiran pusat. Pusat ni maksudnya yang besar lah hari ni macam Putrajaya. Negeri macam negeri Perak lah. Baik, kalau kita tengok jumlah MPP di peringkat pusat, ahli parlimen pada waktu itulah hanya ada 52 orang saja. Kalau hari ini sangat banyak hampir 200 plus. Ada 3 ex officio, 9 residen, maksudnya British masih ada wakil. Ini tahun 48 dan kita nampak secara keseluruhannya ialah 77. 77 ni kena ingat pelajar, ini ialah tahun 48. Okey. Pada tahun 1955, selepas adanya pilihan raya persekutuan, kalau kita tengok ini 1955, dia ada beberapa perubahan. Kita tengok perubahan dia. 52 di sini dah ada perubahan dia. Kalau kita tengok sini, dia macam senator lah, ahli lantikan ini. Hari ini kalau kita tengok dia macam, kalau cikgu boleh tulis sini ini macam senator. Apa itu senator? Yang dipilih berkhidmat membantu parlimen kita, tempoh masanya 3 tahun saja Setiap negeri 2 orang. Dan jumlah ada peningkatan lah. Kalau kita nampak di sini iaitu 100 orang. Yang pelajar kena tahu ialah pada tahun 1955 ni, ini Menteri Besar mewakili negeri, sebab kita sudah ada pilihan raya negeri pada waktu itu. Hebat wakil-wakil negeri Selat masih ada lah. Ini adalah sumber. Ini sekadar kita tahulah perubahan. Baik, apa kesan dia? Kesan penubuhan perundangan. Kesan daripada penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan mana? Kesan ni lah. Kesan daripada sini. Okey. Kita tengok yang pertama situ. Bila pilihan raya telah dimenangi oleh Kerajaan Perikatan, kita tengok kesan yang pertama. Cikgu nak letak guna warna merah ni.
kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Ketua Menteri ini sama maksud dengan Perdana Menteri hari inilah. Itu pada waktu itu kita panggil Ketua Menteri. Okey. Dan kita nampak mengambil alih tugas daripada British. Ini penting ni. Mengambil alih tugas daripada Pesuruhjaya Tinggi. Jangan tulis Governor pula. Kita tak ada Governor. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok yang kedua ialah pembaruan. Ini nampak ni. Proses pertukaran dan pembaruan secara berperingkat-peringkat. Maksudnya dia berubahlah daripada British akhirnya kepada kepimpinan negara. Maksudnya British masih ini Pesuruhjaya Tinggi masih memegang tampuk, tetapi dia secara perlahan menyerah kepada kepimpinan perikatan. Masih memegang tampuk. Maksudnya kita secara perlahan-lahan. Okey. Yang ketiga, kuasa pegawai British juga beransur-ansur dipindah kepada rakyat tempatan. Sebab kita dah belajar sebelum ini satu sistem yang namanya sistem ahli. Yang mana dalam sistem ahli ini penduduk tempatan telah dilatih untuk mentadbir negara. Inilah. Namun begitu, dia masih British masih membantulah. Kita nampak bila dah ada yang ini, kita nampak automatik sistem ahli ini dimasukkan. Sebab kita dah ada pegawai dia. Dan kita nampak yang ini yang paling jelas lah. Yang paling jelas pelajar nampak bila ada pilihan raya ini, sudah ada amalan demokrasi di negara kita. Ini menggambarkan kerajaan persekutuan ini telah dipilih oleh rakyat. Dipimpin oleh rakyat, dipilih pun oleh rakyat. Kita nampak samalah macam ini. Kesan penubuhan. Kita nampak gambar ini. Halimatun Abdul Majid mengangkat sumpah sebagai ahli MPP. Ni kena ingat ni. Beliau merupakan ahli MPP wanita yang pertama. Kita dah belajar tokoh Halimatun Abdul Majid ini sewaktu Malaysian Union dulu. Kalau kita ingat. Okey. Ini adalah yang di-Pertua Majlis Perundangan. Sama maksud dengan yang di-Pertua Negara hari inilah. Raja Muhammad Uda. Bagi ucapan. Kalau pelajar tengok di sini, ada lagi wakil British di situ. Tadi sebab kita ni diserah secara beransur-ansur. Ini ahli MPP. Masih ada Inggeris. Kita nak PAN tu kita nampak Inggeris ada dan sebagainya. Baik. Kita tengok ucapan Datuk On ni. Ucapan Datuk On pula. Ucapan Ketua Menteri atau Perdana Menteri kita pada waktu itu. Apa dia kata? Okey. Pilihan raya persekutuan yang baru sudah menjadi sejarah. Nampak sejarah. Mana kita boleh bersidang, ahlinya dipilih, dan kalau kita tengok, ini adalah membawa kepada kemajuan negara, mencapai status kerajaan sendiri dan merdeka. Kita belum merdeka. Ini tahun 55. Dan kita nampak itu antara intipati lah. Kita nampak menyebabkan hari ini dikatakan hari yang amat penting dalam sejarah, iaitu 31 Ogos. Kebetulan sama juga dengan hari tarikh merdeka kita. Jadi kita nampak mereka bersidang. Ini sih Dewan pada waktu itu yang bukan Dewan Parlimen ni. Kita nampak Jalan Ampang. Okey. Jadi kita nampak hari yang amat penting. Hari yang amat penting ni maksudnya dalam majlis ini hari yang mana kita dapat memerintah dan mentadbir negara
secara sendiri. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, apa yang kita boleh buat rumusan? Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini menunjukkan kompromi. Kompromi ini kerjasama melalui perkongsian kuasa antara kaum. Inilah penting. Tu tengok soalan tadi dia tanya kan. Wanita pertama. Jadi pelajar, kalau kita tengok di sini, pelajar sudah boleh buat latihan lah dalam modul kejora tingkatan 4. Ini cuba tengok di sini. Soalan cikgu minta pelajar jawab soalan bab 8 esei 1. Di sini kita nampak boleh jawab lah, yang lain pun dah boleh jawab. Nanti kita akan jawab, satu masa kita akan jawab. Cikgu akan pimpin, bantu pelajar menjawab soalan ini secara berterusan. Okey. Kalau kita tengok, kita sudah hampir tamat pada bab 8.3 Okey. Itu saja untuk hari ini baca buku untuk pemahaman lebih lanjut, tonton video untuk pemahaman tambahan. Okey, terima kasih